Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Bukan main lagi depa duk kata Anwar Ibrahim gagal, Anwar Ibrahim gagal menguruskan ini, menguruskan itu, kan, menguruskan segala-galanya. Depa kata gagal. Kan, harga ayam naik, gagal. Padahal tak naik pun, walaupun dah tarik subsidi. Apa lagi? Ringgit jatuh. Sedangkan takkan hampa tak tahu US dollar Amerika Syarikat mengukuhkan mata wang dia. Jadi of course satu dunia jatuh, satu dunia terkesan, bukan semata-mata Malaysia saja. Apa dia lagi? Ada setengah tempat kalau hampir pagi telur ada, kalau hampir petang telur tak ada. Depa shoot video waktu petang kata telur tak ada. Sedangkan stok tu untuk hari tu depa dah ambil dah, esok ataupun malam ni dia baru dah depa ambil stok, esok pagi depa akan letak balik stok. Satu lagi masalah beras. Allahu Akbar. Duk main tak habis-habis lagi. Cuba hamba tengok daripada Anwar Ibrahim naik menjadi Perdana Menteri hinggalah ke hari ini satu persatu pertikaian nasional ni mempertikaikan. Mereka pertikaikan segala-galanya satu persatu. Dan apabila kerajaan jawab, bila macam modal tu dah tak laku, bila modal ini dah tak laku, dan mereka buka isu lain, Paling aku best sekali sewaktu Cikgu Bat membongkarkan soal rumah yang Anwar Ibrahim ni duduk. Oh, Cikgu Bat kata Anwar Ibrahim duduk rumah Tycoon Cina apa semua kan. Tahu-tahu bagus juga, itu adalah satu kebaikan. Kan? Disebabkan pendedahan Cikgu Bat, itu adalah satu kebaikan rakyat Malaysia tahu. Anwar Ibrahim ni duduk rumah siapa sebenarnya? Rumah hak milik siapa sebenarnya? Jadi itu satu kebaikan. Tidak pernah di dalam dunia ni Perdana Menteri duduk rumah sewa. Untuk pengetahuan aku lah kira kan. Hanya Anwar Ibrahim je baru aku tahu rupa-rupanya Anwar Ibrahim duduk rumah sewa. Jadi apabila video tu viral, gambar-gambar rumah Anwar Ibrahim tu kata rupa-rupanya ini adalah rumah ni toke dia, tuan rumah adalah Cina, dan Anwar Ibrahim sewa kontrak apa semua 10 tahun, dan rupanya Anwar Ibrahim ni duduk rumah sewa, dan rumah dekat Damansara tu, segambut tu Anwar Ibrahim dah jual dah. Sebab tak mampu bayar disebabkan waktu untuk hadapi PRU yang ke-14, Wan Azizah gadai rumah tu untuk nak dapat duit untuk nak hadapi pilihan raya. Jadi jenis fitnah-fitnah ni ada kebaikan dia. Fitnah-fitnah pun ada kebaikan daripada segi rumah tu. Rupanya rakyat Malaysia pun tahu Perdana Menteri kita duduk rumah sewa dia. Jadi itulah tak apa. Aku akan bawa satu video sahabat ni untuk para walaun. Mereka akan pedih hati, mereka akan pedih jiwa. Mereka hanya duk ulang Anwar Ibrahim gagal, Anwar Ibrahim gagal, Anwar Ibrahim gagal. Itu saja model mereka. So, jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh sahabat ni. Assalamualaikum. Apa nak dengar tak satu rahsia senario yang berlaku kebelakangan ni kan, yang berlaku di kalangan pimpinan pembangkang, termasuklah para walaun sekalian pun sekali lah kan. Kalau kita tengok mereka selalu bercakap PMX gagal, PMX tak perform, PMX itu, PMX ini kan, dalam isu Palestin, dalam isu ekonomi kan, pelaburan asing, semua dia orang cakap tak perform, tak buat kerja itu ini kan. Jauh di sudut hati apa, kalau kata hampa nak tahu kan, jauh di sudut hati mereka tu yang bercakap tu kan, dia sebenarnya tak dapat menahan rasa kagum kan, menahan rasa kagum dengan kekuatan yang Anwar miliki tu kan, ataupun terkesima kan, bekerja daripada pagi sampai malam kan, satu hari 4-5 event, pagi di luar negara, petang balik mai dalam negara meeting lagi, malam jumpa dengan pelajar dekat universiti kan. Hari-hari ada saja yang dia buat kan? Berjaya menarik sampai ratus bilion masuk main melabur. Semua negara Arab pimpinan pun semua menghormati dia kan. Di kalangan di Asia pun menghormati dia, boleh bekerjasama dengan dia. Semua tempat yang dia pergi tu semua dapat sambutan. Jadi dia orang ni untuk nak menyedapkan hati mereka sendiri, dia akan bercakap lah Anwar gagal. Dia akan ulang perkataan yang sama je. Dia tak ada satu argument yang betul-betul tuntas nak ni. Dalam parlimen pun kita tengok lah kan,
Yang seorang duk tercodok macam tu kan, hak seorang lagi merenung jauh menasib dalam masa depan mereka kan. Hakikatnya dalam hati mereka memang mereka rasa kagum kan. Sejarah aku hidup 50 tahun, aku tak pernah tengok lagi seorang Perdana Menteri yang boleh perform macam ni kan. Kita kira kita rezeki lah, rezeki yang kita dapatkan, dia boleh perform sampai tahap macam ni kan. Selebihnya benda yang kita boleh kontrol lah, benda yang kita tak boleh kontrol itu bukan kerja kita kan. Ringgit jatuh kita katakan itu masalah pasaran global. Yes. Kan, yang mana yang dia boleh kontrol, dia dah buat cuba yang terbaik dah untuk nak menjaga kebajikan semua rakyat Malaysia, dan juga kita kata nak mengangkat negara kita pada satu tahap yang terbaik kan. Okey, faham tak apa yang berlaku? Jadi kalau walaupun duk cakap apa dalam Facebook, dalam kita punya media sosial ke, dalam apa kan, apa jangan kecil hati. Sebenarnya dia orang merasa kagum tu kan, tapi nak menyedapkan hati mereka, itulah perkataan yang mereka ulang. Gagal, tak perform, tidak menyelesaikan semua masalah lah apa kan. Okey, sekian, terima kasih. Okey geng. Kita boleh tengok betapa terujarnya para walaun pentaksub macam pentaksub PAS ni terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Depa contoh macam depa adakan satu fitnah. Fitnah tu dia tak tahan lama. Dia tak tahan lama, lepas tu dia bertukar itu, dia bertukar ini, dia bertukar itu, dia bertukar ini. Bila orang dah jawab satu persatu, orang dah jawab apa penipuan puak-puak PAS ni kan. Lepas tu depa pun bawa fitnah benda tu lain. Lepas tu last sekali dia main isu peribadi. Itu je jalan dan cara untuk para walaun ni. Dan last sekali bila dah mati akal, bila dah habis modal, dia libatkan dengan liwat. Last sekali dia libatkan dengan liwat. Bro, sekarang ni kita nak memerintah negara. Why hang kena fikir ke arah peribadi? Sekarang ni hang kena tengoklah agenda dia, usaha dia, peranan dia, apa yang dia sedang usaha. Cuba tengok dalam masa berapa bulan ke mana Anwar Ibrahim tak pergi. Negara-negara maju semua Anwar Ibrahim minta deal jumpa dan negara-negara jiran kita. Dan sebelum dia pergi ke negara-negara maju, dia pergi dulu kawan-kawan sekeliling dia. Kawan-kawan negara kita adalah Thailand, Singapura, Myanmar, lepas tu China, Filipina, Vietnam. Dia pergi kat kawan-kawan dia dulu. Untuk apa? Untuk kita nak membincangkan. Kita nak buat dekat Asia ni, kita nak buat satu kuasa ekonomi supaya kita tidak bergantung kepada belah-belah Eropah. Sebab tu Datuk Seri Anwar Ibrahim dia nak buat de-dollarization. De-dollarization. Macam itulah yang Anwar Ibrahim dia nak buat. Kita berdagang sesama negara-negara jiran kita, antara mata wang kita dengan mata wang ni. Dengan mata wang jiran-jiran kita. Kita tak perlu menggunakan US dollar. Siapa yang boleh keluar idea macam tu? Awak Muhyiddin, awak depa duk tak gunakan idea tu sebelum ni, ataupun tak terfikir. Samalah zaman Ismail Sabri, zaman Mahathir apa, sebab apa depa tak fikir semua tu. Kenapa hari ni bila Anwar Ibrahim naik menjadi Perdana Menteri, barulah dia terfikir macam mana dia nak kurangkan kos, macam mana dia nak kurangkan bergantung kepada US dollar. Sebab majoriti negara kita, negara-negara beberapa di dalam negara dunia ni memang bergantung kepada US dollar. Perdagangan kita import ekspor menggunakan US dollar. Dan sekarang ni bila US dollar makin hari makin mengukuh dan terus mengukuh, dia memberi kesan kepada negara-negara yang sedang membangun. Jadi seperti mana yang Rafizi Ramli cakap baru ni, apabila US dollar menaikkan OPR dia, interest rate dia, satu dunia terkesan. Mata wang satu dunia jatuh. So, itu bukan modal untuk menghentam kerajaan. Sebab Amerika Syarikat yang menaikkan. Apabila kita membandingkan antara US dollar dengan ringgit, memang kita nampak beza lah. Cuba bandingkan antara Thai baht dengan US dollar. Dan baru-baru ni pun ahli Parlimen Pasir Mas tanyakan soal apa hak yang berlaku interest rate dengan mata wang dia, dan dia lupa inflasi dekat Afghanistan dan dekat Turki. Dia hanya ambil antara OPR dengan mata wang, tapi dia lupa inflasi. Dan bandingkan dengan Malaysia, kita ambil OPR, kita ambil bacaan ringgit dan juga bacaan inflasi. Kita inflasi 1.9. Negara lain inflasi 30%, 30 lebih peratus. Jadi sebab tu aku bukan orang ekonomi, tapi apabila aku dengar penjelasan demi
demi penjelasan, rupa-rupanya fahaman aku lebih bijak daripada para ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional. Aduh. Jadi itulah pada aku apa yang aku faham sebab aku ambil tahu, sebab aku dengar penjelasan-penjelasan orang-orang ekonomi. Kalau aku tak faham sesuatu ataupun tulisan-tulisan, aku akan screenshot, aku akan ambil gambar yang aku screenshot tu, aku letak di dalam Google Translate dan dia akan translate. Dan aku bolehlah faham walaupun sikit. Jadi itulah rajin membaca tu sangat-sangat penting lah. Dan memang rupa-rupanya walau ni bila mereka perhatikan Anwar Ibrahim siang malam, bayangkan umur 76 dek. 76 duk berjalan pi sana pi ni, laju pula berjalan. Hadi Awang 76 berjalan pun dah tak larat kan. Berjalan pun duk kena pimpin dah. Tapi hebat, naik Mercedes. Oh gila. Tapi apa pun tak boleh. Apa pun tak boleh. Soal pengurusan. Apa yang berlaku zaman dia menjadi Menteri Besar Terengganu. Tak ada jasa apa pun. Apa yang ada di Terengganu semuanya dibuat oleh zaman Barisan Nasional. Dan 33 bulan Hadi menjadi Duta Khas Bertaraf Menteri. Apa jasa dia sepanjang dia jadi Duta Khas? Muhyiddin Yassin, apakah jasa dia ketika dia menjadi Perdana Menteri? Waktu itu COVID lah, vaksin lah, apalah. Cuba bayangkan. Dia keluarkan duit bilion ringgit untuk beli vaksin dah. Vaksin rugi 8.5 juta. Ventilator beli tanpa waranti pula tu. Kan? Malah merugikan duit negara, merugikan duit rakyat. Bayangkan kalau duit-duit tu boleh bagi kepada rakyat. Satu ventilator dah berapa juta. Dan yang rosak ventilator satu beli 120 lebih kan, 130 lebih jenis, bukan 130 lebih pieces, 130 lebih unit yang rosak 103 yang rosak. Bayangkan. Yang hanya yang boleh pakai berapa puluh je, 20 lebih je. Yang lain semua rosak. Jadi itulah sebab hamba tengok level-level puak-puak ni kan. Asal dapat kuasa duk nak sakau. Sakau minyak, sakau beras, sakau itu, sakau jana wibawa, bagi projek tu untuk orang Melayu Bumi Putra, dia pergi bagi dekat bangsa lain, dekat orang Cina. Projek ni bagi kat kroni-kroni dia. Itu je lah. Mereka nakkan kuasa sebab mereka nakkan kenikmatan dan mereka nak menyakau. Itu je hakikat. Boleh tengok tiba-tiba PRU15 pas ada duit yang sangat-sangat mewah. Mana main ambil duit. Sampai hari ni Muhyiddin Yassin duk tak saman Anwar Ibrahim berkaitan dana judi. Jadi inilah sedikit perkongsian aku. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Hantar kat mak ampaan tu. Assalamualaikum.